Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam episod kali ini. Kali ini kita ada sedikit perbezaan ya. Kali ini kita ada macam soalan sesi bertanya lah, okey. Jadi bersama saya hari ini ada anak murid saya. So kita dengarkan apa dia soalan yang ingin ditanyakan. Ya, apa dia ya? Nak tahu apa tanda seseorang tu ada gangguan atau ada saka yang mendamping pada dirinya tu. Oh, okey. Faham kan? Ini antara yang saya nak terangkan kepada ikan. Okay, soalannya tu ialah apa tanda yang ada pada diri seseorang sekiranya ada gangguan ataupun ada saka pada diri dia. Okey, sebenarnya dia ada banyak tanda. Antara tandanya satu ialah yang paling famous, paling popular iaitu mimpi. Okey, pada zaman-zaman dahulu, sampai lah pun masih ada lagi. Yang pasti akan pasti akan mimpi menyusu baby. Kalau lelaki, dia akan mimpi terima baby atau terima anak-anak kecil dibagi pada dia lah ketika dalam mimpi itu. Dan akan mimpi yang kita biasa dengar, contoh macam mimpi anjing hitam, ular hitam, datang nak gigit apa semua tu kan, mimpi pada tempat tinggi, mimpi tempat kotor, tandas toilet semua ni. Tapi sejak kebelakangan ni, dalam tempoh 2-3 tahun ni, banyak pesakit-pesakit saya ya, yang pemilik maksudnya yang pemilik-pemilik saka ni, dia bagi tahu kat saya bahawa depa lah ni dah tak mimpi dah. Benda-benda macam tu. Tapi dia mimpi yang pelik-pelik. Pelik tu contohnya saya bagilah antara mimpi pelik ni seperti ni kisah benar ya. Pesakit saya tu dia bagi tahu, dia kata dia mimpi dia berjalan di pesisir pantai. Kemudian dia jalan-jalan dan boleh masuk terus ke dalam laut. Masuk ke dalam laut, dia kira dia betul-betul masuk laut lah. Masuk dalam laut dan dia kata dia boleh berenang, dia boleh bernafas dalam laut tu, malah dia boleh bermain-main ikan di dalam laut tu. Mimpi tu sangat pelik. Tapi dia menyeronokkan. Ada satu lagi pesakit, dia kata dia mimpi, dia naik dalam kereta dengan orang rumah dia, dan dia ternampaklah satu bukit yang agak tinggi di sebelah kanan, dan nampak satu macam seolah macam masjid. Warna putih cukup cantik di atas bukit. Jadi dia beritahu kat orang rumah dia, kata, mai kita pergi ke atas. Tapi orang rumah dia tak mau. Dia tak apalah bang, pergilah, tak larat nak naik. Lepas tu dia pun berhentikan kereta. Dia keluar daripada kereta tu dan dia pun naik tangga tu dan sampai ke yang dikatakan macam masjid tu lah. Yang berwarna putih tu. Dan dia buka pintu masjid tu. Dia nampak dalam tu semua orang berpakaian putih. Kemudian datanglah seorang menghampiri dia. Dan bersalaman dengan dia. Masa dia bersalam tu, terjaga. Ini mimpi yang pelik juga kan. Okey, jadi mimpi-mimpi yang pelik dan menyeronokkan rupanya adalah mainan daripada jin saka tu. Sebab cukup banyak yang saya tengok, maknanya saya tahu sebab apa. Antara punca mimpi tu berubah lah ni ialah bila kita mimpi yang menyusu baby, kita mimpi tak elok mimpi tu semua. Bila kita berjumpa dengan perawat-perawat atau kita bercerita pada orang dah tahu dah bahawa ini mesti ada gangguan. Mesti ada, kita akan check. Jadi bila kita mimpi yang pelik-pelik, kita takkan bercerita, kita takkan fikir pun untuk kata bahawa kawan ni ada gangguan. Saya rasa mungkin itulah mimpi tu lah ni pelan berubah. Okay, ini satu daripadanya. Apa dia ya? Dan satu lagi ialah salah satu dah bertanda seseorang tu ada gangguan pada diri dia kan. Dia ada sakit. Sakit tu contoh dia sakit di kepala, kerap sangat. Makan ubat ni, jumpa doktor, ambil ubat farmasi, semua dia masih tak sembuh. Jumpa pakar pun tak sembuh. Okey, berterusan. Ataupun sakit di bau, atau sakit di dalam perut, atau adalah tempat-tempat tertentu yang mana dia sakit, kerap sakit, dan sakit tu berterusan tanpa henti. Ini salah satu juga tanda dia. Dan kemudian ada lagi, itu ketika bila dia solat, dia rasa macam balok sangat, dia rasa malas, dia rasa macam tak bermaya. Bila dengar ayat-ayat Quran, dia alunkan, atau dia sendiri bila mengaji atau dia sendiri solat, dia akan banyak menguap. Okey, dia menguap lah, macam dia menguap je. Lepas habis solat pun bila dia berzikir, dia akan mengantuk dan akan menguap. Okey, benda ni semua antara tanda-tanda lah. Satu lagi ialah wujudnya kesan lebam. Lebam tu dia berwarna macam kehitam-hitaman sikit. Okey, lebam yang paling kerap ialah di 3 tempat yang agak tersorok pada peringkat awal, iaitu di betis, di mana kita takkan nampak kan, di belakang peha dan juga di belakang lengan. Okey, ketiga tempat ni selalunya orang yang akan nampak. Okay? Kalau seorang orang rumah lah, dia bangun tidur, jadi suami dia akan nampak lah apa kesan lebam tu.
Kan? Dia akan nampakkan dia baru sebab kita sendiri payah nak nampak tempat-tempat tu. Itu pada peringkat awal. Tapi apabila dia tu kira macam cok mohor lah, dia sahkan tu bahawa kita ni adalah milik dia. Jadi barulah kesan-kesan tu akan berada di tempat-tempat yang ketara untuk dapat dilihat. Okey, itu antara tanda lagi. Dan untuk orang perempuan ni ada lebih lagi tanda dia. Apabila dia akan main haid yang tak teratur. Okey, itu kerap lah, dan selalu bila darah istihadah ni dia akan berterusan dalam jangka masa yang lama. Okey, dia bukan sekali dua berlaku ya, dia akan kerap berlaku. Baru itu tanda dia. Kan? Dan juga akan main perasaan-perasaan marah tiba-tiba. Dia main sifat baran ataupun perongah ini, dia main tanpa dapat kontrol. Okey, si pemilik saka tu lah. So benda-benda kecil pun akan bergaduh. Akan jadi masalah, akan diungkit-ungkit. Okey, benci pada pasangan dia, benci kat anak-anak, tengking, marah, maki anak-anak, maki suami. Ini semua yang selalunya berlaku kan. Kemudian ada juga di mana dia ni seorang pemilik saka ni, tanda dia lah dia tiba-tiba suka duduk di tempat-tempat yang gelap, bersendirian, jauh daripada ni. Dia dah tak join dengan family. Dia tak makan sekali, dia makan dalam bilik, dia tak tengok TV sekali. Jadi perubahan tu akan nampak ketara lah di dalam family dia. Okey? Dan ada juga yang apabila tiba-tiba selera dia bertukar. Bertukar tu maksudnya tiba-tiba dia ni seorang yang contoh tak makan kerang. Tiba-tiba dia suka sangat makan kerang. Okey, terutama benda-benda yang berdarah ni lah, daging-daging. Dia kerap sangat nak makan, macam dia selera jadi melampau-lampau. Kan? Ini semua antara lah tanda-tanda yang dikenal pasti. Okey, dan ada banyak lagi. Itu memang ada banyak lagi. Ini antaranya tanda-tanda yang dikenal pasti yang ada pada seseorang pemilik saka tu. Okey, tapi bukan, ingat saya cakap tanda-tanda ni dia perlu berlaku kerap, bukannya sekali-sekala. Itu taklah. Okey, ada soalan lagi ke? Apa pula tanda-tanda yang wujud sekiranya ada gangguan pada sesuatu tempat, contohnya di rumah atau sekolah? Okey, faham. Okey, soalan ni ialah bertanyakan tentang tadi tanda pada seseorang. Lah ni apa dia tanda sekiranya wujud gangguan ataupun saka lah, kan ada gangguan di sebuah tempat. Contoh macam dalam rumah kita ada gangguan. Apa nak tahu tanda-tanda dia? Okey, sebenarnya tanda ini lebih banyak daripada tanda yang ada pada diri seseorang tu. Contohnya, nombor satu, kita akan kerap dengar bunyi. Bunyi apa dia? Okey, satu ialah bunyi seperti ketuk-ketuk di dalam dinding rumah. Dung 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 dung, ataupun pedang macam tu. Akan dengar. Kita akan dengar bunyi seperti perabot berat yang ditarik ada. Macam tu. Dia dengar pukul 3 pagi, 2 pagi, 4 pagi. Tak logik kan, siapa yang dia tarik perabot berat kan? Tarik macam tarik meja, macam tarik almari, ataupun dia akan dengar bunyi guli tu dileretkan ataupun dilantunkan. Ketak. Kalau ada masa tertentu kita akan dengar bunyi seperti orang dulu kalau kita cuci ni semua pakai washing machine. Dari zaman dulu dia pakai beruih. Masa dia beruih tu dia gosok kan, beruih baju tu, dia bunyi sak tu kan. Macam tu lah bunyi dia. Bunyi tu atau bunyi seperti duit silin kalau kita ketuk di sinki dia punya pipe tu kan, besi kita tak itu kan bunyi tu. Macam tu lah. Atau seperti kita ketuk dia punya pipe tu, piping dia tu, piping besi tu kita bunyi tak. Itu pun adalah tanda-tanda dia tu. Okey, ini semua benda yang berbunyi lah di dalam rumah, ataupun bunyi benda berlari di atas siling. Dia mula-mula kita akan mungkin dengar bunyi berlari di atas atap luar rumah. Itu masih okey lagi. Tapi lain tidak, dia bunyi di atas siling dalam rumah. Kalau kita dengar, tikus ke di atas siling tu? Masalahnya, rumah kita naik, dia ada divider, dia ada penghalang tu di atas atap rumah tu, atap bumbung tu kan. Tapi kalau kita dengar benda tu berlari, macam dia langgak terus, mana dia boleh tembus divider tu. Itu yang pelik tu kan. Ni antara tanda-tanda lah. Lagi bila
kita berada di rumah. Bila satu rumah tu, satu tempat tu ada gangguan, gangguan tu tak hanya kita rasa ketika waktu malam, malah waktu siang pun kita akan rasa. Contohlah satu orang ni, katalah rumah kita ke, anak perempuan kita ke, tak kira lah, atau kita sendiri, duduk di dapur tengah potong-potong sayur ataupun tengah makan, tiba-tiba kita terasa macam ada sesuatu yang perhati kita. Dan kita akan macam, kita boleh rasa benda tu. Ataupun, tiba-tiba kita akan rasa sering bulu roma. Sering, apa dia? Tegak bulu roma. Dia meremang. Dan dia main dalam lebih kurang dalam 10 saat. Tanpa sebab. Ni pun 10 pagi ni. Bukan 10 malam. Dia akan berlaku benda tu. Dan ada kadang yang paling kerap bila kita akan nampak kelibat. Kelibat ni nampak dia ada dua jenis kelibat ni. Satu yang contohnya kita keluar pukul 2 pagi daripada bilik tidur, katalah nak pergi minum air di dapur. So masa kita keluar pintu bilik tidur tu, kita keluar dan kita ternampak ada satu macam lembaga sekalimbah lagu tu dia masuk ke dapur. Kita nampak tu, itu kelibat kita nampak. Ada satu lagi kelibat yang kita nampak dengan dia kata ekor mata itu. Contohnya kita bangun untuk tahajud, jadi kita pun masuk ke bilik air nak masuk pancuk lah, kita nak pergi ni kan, nak gosok gigi. Kita menghadap ke dinding. Macam masa kita gosok gigi tu, kita rasa macam ada sesuatu berlari ataupun jalan di belakang kita dan kita mula toleh. Kita tak nampak. Kan tadi kelibat yang kita nampak dia lalu sekali imbas macam tu kan. Kita macam betul ke tak betul, kita pun tak kisah. Ini yang kita pun rasa, kita tak nampak tapi kita akan pusing kepala kita. Itu antara satu tanda lagi. Kemudian dalam rumah tu dia akan rasa bahang yang lain macam. Tempat memang panas. Ni kita buka aircon ni, tapi dia ada rasa bahang, rasa tak selesa. Dan apabila budak-budak kecil main ke rumah kita, kita ada anak yang berumur macam bulan-bulan 7 bulan, 6 bulan ataupun setahun lebih, 2 tahun ni, dapatkan teriak tak henti-henti. Macam ada tak kena je kan. Kita adik-beradik kita main, Pop nak main ke apa, dia bawa nantu dia punya cucu ke apa, dia bawa main. Lepas tu budak tu teriak, baby tu teriak, ya Allah kan. Kita pun tak tahu pasal apa. Keluar dari rumah, elok. Ini satu tanda juga ni. Dalam rumah kita tu kemungkinan besar memang ada gangguan. Satu lagi ialah bila dalam rumah tu ada gangguan, suasana, kalau kita buat aura nanti kata macam-macam pula bunyi kan. Jadi saya agak bersuasana, dia punya environment dalam rumah tu, atmosphere dalam rumah tu, dia jadi sangat-sangat negatif. Jadi benda-benda kecil kan, kerana benda kecil je kita akan bergaduh, bertengkar. Laki suami isteri bergaduh bertengkar, kita bergaduh dengan anak kita, kalau kita ada mak kita bergaduh dengan mak kita, dengan mak mertua bergaduh. Jadi dia hanya benda-benda kecil yang orang kata tak seharusnya bergaduh, kita bertengkar, bergaduh, berkelahi sehingga kes jadi besar. Ini juga kena perhati ya tuan-tuan, sebab dia antara punca menjadi dinginnya rumah tangga kerana gangguan tadi itu. Okey, ini antara tanda-tanda lah yang wujud. Dan juga tadi macam saya cakap di pasal lebam tu, kalau dalam rumah tu ada gangguan, kadang-kadang kesan lebam tu bukan hanya ada pada pemilik saka tu. Okey, gangguan lebam tu juga akan ada pada orang yang duduk dalam rumah tu, terutama orang perempuan. Dia ada lebam sana, lebam sana, tapi tak pada 3 tempat tu lah, di betis, belakang paha dan juga di bawah lengan. Okey, ini sekiranya lah kita dapati semua yang apa saya cakap tadi tu, tanda-tanda sebegitu wujud dalam rumah kita, seeloknya kita carilah perawat untuk cek nak tahu betul ke ada ke tak. Okey, tapi memang ada kaedahnya untuk kita sendiri buat di rumah, untuk tahu sama diri kita ada gangguan ataupun di rumah atau ada gangguan, di mana saya akan kongsikan nanti insya-Allah pada siri yang akan datang. Saya minta maaf sangat-sangat, siri kita sini kali ini agak panjang. Saya akan pastikan mulai siri keempat nanti, semua siri kita insya-Allah bawah daripada 11 minit. Okey? Apapun, terima kasih kerana sudi mendengar, menontonlah, sudi menonton sehingga tamat YouTube ni ya. Saya sekali lagi lah saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang subscribe, yang komen, yang like. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semua,
Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah melimpah ruahkan rezekinya pada kita semua. InsyaAllah, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.